Okay. Share your entire screen. Share. Semua saya tutup. Okay, boleh nampak saya punya ni saya punya screen OBS. Dah buka FB. Okay, standby je dulu. Okay, so this one kita punya setup untuk streaming. So kalau nak buat streaming, tekan settings. Kat bahagian control tu, kat bahagian bawah tu, tekan settings. Okay, tekan settings. Dah buka setting ya. Kalau dah buka setting, tekan nombor 1 supaya saya tahu semua orang dah buka bahagian settings. Okay, Tan dah buka. Okay. Dekat mana? Kat bahagian control ada Dekat mana? settings. Control. Settings, ada settings. Atas exit tu. Okay. Dah Okay, Sanjay dah okay. Okay, this one kita punya setup application yang kita kena buat dalam kita punya OBS. Okay. So kalau nak buat tema color macam saya pilih ni lah. Rachni tu. So Rachni tu dia color sikit lah. Okay, kalau nak by default saya rasa Akri. Akri tu yang biasa lah. Okay, yang biasa. Okay. Ni Akri lain. Dark tu yang biasa. So saya pilih Rachni lah. Ikutlah. Kesesuaian tuan-tuan dan puan lah. Nak pilih macam ni kan. Saya pilih Rachni lah. Okay. This one adalah output. Okay, ni output ni. Okay, kat bahagian output. Okay, kat bahagian output ni. Okay. Kat bahagian output ni, bahagian advanced mode ni boleh tekan, boleh tukar advance tak? Okay. Output mode ni boleh tekan advance tak? Tidak boleh. Tak boleh. Sebab Tidak apa? boleh. Sebab kita punya virtual cam tengah berjalan. Okay. So kalau nak buka senang je. Tekan okay, pangkah dulu. Dia banyak kerja sikit lah. Okay. Sekejap saya punya okay, tool ni. Okay, virtual cam ni kita tutup dulu. Ni off je. Stop. Tekan stop. Okay. Ni semua tak payah tekan. Lepas tu tekan stop je dah. Lepas tu video kita punya bahagian bawah control ni, video cam ni tekan stop. Tekan stop. Okay, sekarang ni patah balik pada setting, pergi balik ke bahagian output. Boleh pilih tak output mode? Boleh? Kalau boleh tekan 1 Boleh bro. Okay. Tu je Kalau output mode ni, kalau nak apa-apa pun tengok dulu kamera kita buka ke tak. Kalau buka ke apa, kalau kita punya virtual cam tu buka, dia tak boleh proses. Okay, dia kena tutup dulu, off semua dulu. Okay. Okay, simple mode. Okay, streaming ni. Okay, saya nak audio track ni pilih 1. Okay, streaming audio track pilih 1. Encode ni pilih yang ada H264. Encoder ni pilih H264. Okay, rescale output ni saya nak pilih kalau untuk online meeting. Okay, online meeting saranan dia menggunakan 1280/720. Saya letak kat chat. Kalau Facebook ataupun YouTube, dia boleh pergi kepada 1920/1080. Okay. So sekarang ni saya nak hantar signal pada kita punya Facebook ataupun YouTube Okay, so Facebook tu saya boleh pergi pada 19, tak apa, besok ada lagi. Okay, 19, okay, kalau sebab saya nak hantar signal pada Facebook, so saya boleh tukar sebenarnya pada 1920/1080. Tapi kita just biarkan saja pada rescale output tu 1280/720. Pilih yang online meeting saja, tak apa. Okay, sebab semakin besar kita punya resolution, semakin tinggi kita punya bandwidth dan semakin tinggi kita punya bitrate. Okay. Okay, target usage pilih balance. Okay, profile height, keyframe tahu 2. Okay, keyframe ni delay keyframe ni delay. So saya buat delay tu 2 saat. Okay, Astro pun delay, takkan kita tak boleh delay kan. So kita delay. So kita buat delay dalam 2 saat je lah.
Okay, rate control CBR. Okay, bitrate ni kalau untuk tu kita boleh set 1500. Okay. Ni bitrate bitrate untuk 720p Okay, kita boleh buat 1500 hingga 4000. Okay, 4000. Okay, bitrate ni. Okay, macam saya ni kan, saya try naikkan 6000, tengok macam mana. So lepas lagi, so boleh lah. So tapi ni tuan-tuan puan-puan boleh try letak 4000 bitrate. Letak bitrate ni 4000. Okay, letter C tu pilih normal. Okay, B-frame tahu 2. B-frame ni compress, video compress yang dibuat pada encode dan decode nanti. Okay, B-frame ni kita letak 2 saja. Okay, bahagian streaming ni okey boleh? Belum. Okay, tengok lu. Buat lu. Okay, saya letak je bitrate ni 4000 kita buat sama-sama lah. Saya punya setting streaming tak keluar. Dah tutup dulu. Virtual cam semua dah tutup lah. Dah stop lah semua. Okay, so kena stop dulu. Okay, siapa yang dah buat, tekan 1. Ulang semula story. Okay, bahagian output mode ni, pastikan jangan pilih simple mode, pilih advanced mode. Okay, siapa yang tak jadi tu, pastikan kita punya tool virtual cam tu mesti di stop. Kat bahagian control tu mesti di stop. Bila dah stop, baru boleh buka advanced mode ni. Okay, dapat. Okay, so bahagian streaming ni, tab streaming ni, okay, advanced mode ni, streaming ni, pastikan audio track kita pilih nombor 1. Kita pilih nombor 1, encoder ni H264. Lepas tu rescale output ni pilih 1280/720 seperti yang saya letak dalam chat tu nanti. Yang chat tu boleh ambil. Lepas tu target usage pilih balance, profile pilih height, keyframe kita letak delay dia 2 saat. Okay, rate control CBR constant. Saya nak rate rate control tu adalah constant . Kemudian bitrate tu letakkan 4000 kbps. Okay, sebenarnya bitrate ni dia ada bacaan dia dia ada bacaan dia. Cuma nanti tapi tak apa, letak dulu 4000. Nanti saya terangkan kenapa. Okay, kemudian latency nya normal. Lepas tu okay, pakai Microsoft saya rasa permission permission dalam Google Chrome tu. Okay, kemudian tekan B frame 2. Okay, yang bahagian streaming ni settle ke? Siapa yang dapat buat, tolong screenshot kejap letak dalam WhatsApp. Okay, so kawan-kawan kita boleh guna setting ni. Okay, dapat. Hantar dalam WhatsApp screenshot. Screenshot yang setting yang saya buat ni. Bro. Ya, untuk bagian setting saya bro, ada satu kita panggil features kan, yang tune. Bro punya sini saya tak nampak ada tune. Tapi saya punya ada tune. Di mana? Okay, tune tu apa dia? Sama macam tu juga. Apa yang ada tune tu? Kalau dekat dalam tune ni saya ada film, animation, grain, still image, DSNR apa ni? Film. Apa tu bro? Film. Film Okay. Dah. Done. Okay. Saya dah update tapi tak tahu kenapa. Saya rasa mungkin yang terbaru ni kot. Sebab saya update tak tahu lah mungkin yang terbaru kot. Okay. Saya punya ni 27.0.1 bro. Sama lah. Saya pun 27.0.1. Mungkin mungkin ada yang baru download terdapat yang features macam tu lah. Mungkin saya punya belum update lagi kot. Okay. Siapa yang baru download bro? Okay. Okay, next. Okay, yang ni kalau boleh tolong Sanjay boleh tak screenshot yang hantar dalam grup yang ni, yang setup ni. Okay. Okay, next. Recording. Okay, recording ni lah. Okay. Share setting. Okay, boleh. Share setting. Tolong Okay. Siapa yang dah buat tu, tolong yang bagi setting ni, share setting dia. Okay. Yang bagi recording ni. Okay, recording. Yang paling penting kita tahulah kat mana video kita simpan. Okay, dalam kes ni kita nampak path dia. Okay, type dia standard. Path dia C user Asus video. So video kita simpan kat situ. Okay, video tu kita simpan kat situ. Dan recording format tu tolong pilih MP4 MP4.
Okay, MP4. Kenapa MP4? Sebab MP4 tu adalah file yang telah dikompres. File yang telah dikompres. So MKV file yang besar. File besar yang perlu kalau nak buat advanced editing macam saya gunakan MKV lah. Okay, macam tuan-tuan puan, record format ni boleh pilih MP4. Boleh pilih MP4. Okay, selesai bahagian ni bahagian ni. So next time kalau nak tengok recording parts ni, boleh tengok kat bahagian video ni, tekan browse tu, tengok kat mana kita letak video tu. Okay, next, audio. Audio ni, track ni pilih 128. Audio track yang pertama ni, audio bitrate untuk live streaming adalah 128. Okay, 128. Okay, yang lain tu saja. Okay, streaming, recording, audio. Itu saja yang perlu set. Okay, ada yang nak tanya balik? Ada yang nak tanya? Berkaitan tentang setting ni? Siapa yang dah setting tekan 1 1, okay, Sanji dah. Okay, Tan dah. Lydia dah, okay. Okay. Okay, Sanjay pun dah ada apa, dah share kot dalam WhatsApp kan. Okay, next. Okay, next audio. Okay, audio this one audio. Okay, audio ni kita yang paling kita nak tengok adalah bahagian ni lah, bahagian yang global audio device ni, audio device. So this one adalah desktop audio kita adalah speaker, terikut speaker tuan-tuan puan lah, mikrofon. Okay, so kita pilih yang ni lah, desktop audio dengan mic ni. Yang desktop audio 2, 3, 4 ni disablekan je, saya tak pakai. Kita tak pakai. Kita pilih yang utama saja. Desktop audio dengan mic auxiliary audio. Okay, itu je yang kita pakai. Okay. Next, bahagian bawah tu kita ada advanced monitoring. Okay, advanced monitoring ni kita pilih speaker saja. Dan ada setup kat bahagian bawah tu ada disable window audio ducking. Okay, so ni tekan. Sebab saya tak nak gunakan audio enhancement yang ada dalam Windows sana. Sebab kita gunakan OBS kan. So kita pilih OBS lah. So klik situ. So klik kat situ. Okay, tu je. Global audio ni, desktop audio, mic auxiliary dengan kita punya monitoring device saja. Okay, settle. Okay, itu saja yang kita nak buat. Okay, next. Bahagian video. Okay, yang audio ni dah Kalau audio tekan nombor 2 lah. Azhar, audio lagi sekali Azhar. Audio. Okay, audio tu. Lah. Okay, audio tu. Desktop audio dengan mic auxiliary audio tu. Okay, tu tekan speaker dengan kita punya dah mikrofon. Apa mikrofon kita pilih. Yang lain, yang 2, 3, 4 ni tutup, disable, tak pakai. Kita tak pakai. Okay, bawah sekali ada advanced, ada monitoring device. Okay, monitoring device ni kena samakan lah dengan desktop audio. Sebab tu lah device yang kita nak monitor. Kita nak dengar. Kita nak dengar. Okay, lepas tu yang ni tick saja disable Windows audio ducking. Sebab kita tak nak Windows yang control kita punya audio, tapi kita nak OBS yang control kita punya audio. Okay, boleh. Nanti part ni semua nanti saya akan letakkan dalam group. Okay, saya ada screenshot benda semua, nanti saya hantar dalam group. Okay, next. Bahagian audio settle, video. Okay, video ni, okay, canvas size nya kita dah 1920 darab 1080 sebab saya buat full HD. Okay, canvas ni lah kan, yang ni canvas yang kita buat ni dalam bentuk full HD. So dia punya resolution nya adalah 1920 darab 1080. Output dia, okay, output dia saya pilih HD saja sebab saya gunakan sekarang pada online meeting. So online meeting dia tak sampai full HD, dia hanya HD saja. So HD adalah 720p lah. So setup dia adalah 1280 darab 720. Downscale filter adalah bicubic. Lepas tu common frame per second value ada 30. 30 sebab kita tak main game kan. Kalau kita main game mungkin kita boleh letak 60 ataupun 120. Okay, this one kalau siapa yang dah setup tolong screenshot letak dalam group. Okay, so rasanya itu saja. Okay, kalau dah
Okey, kalau dah settle Kalau dah kita pergi pada ni, tekan okey. Okey, setakat ni ada masalah lagi tak berkaitan dengan settings? Okey. Okey. So berkaitan dengan settings tu ada masalah tak? Okey, sekarang ni saya nak buka Facebook Facebook. Ni saya tunjuk kaedah je nak buat streaming dalam Facebook. Okey. Okey. So ni Facebook. Sekejap. Okey. Nampak Facebook saya Okey. Nampak ke? Nampak ke? Kalau tak nampak. Nampak bro. Okey, nampak. Okey. Bahagian live video ni, okey, live video ni. Okey, ni saya tunjuk kat Facebook dulu. Nanti kemudian saya akan tunjuk pakai YouTube. Okey, live video ni, tekan live video. Okey. Live video dia akan loading. Okey, bla 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 bla. Okey, tunggu jap. Okey. Belah kanan ni dia ada post on timeline Okey, post on timeline. So public ni letak only me saja. Letak only me. Okey, only me. Okey, tajuk title kita buat testing lah testing. Okey, testing. Okay, this one description. Okey, apa description tentang apa live kita ni? Buat testing lah. Okey, tak kisah, boleh testing. Okey, next. Okey, dalam nak buat live streaming ni kita akan gunakan stream key. Kita gunakan stream key. Stream key ni kita tak boleh share kat orang tau. Stream key ni adalah stream key kita. So tolong jangan share pada orang. Okey, ni stream key kita. Okey, so stream key kita ni kita tekan use stream key. Okey, bila tekan use stream key ni, ada kat bahagian bawah ni server URL dengan server stream key stream key. So this one kita copy This one kita copy. Dan stream key ni kita boleh live selama 5 jam tanpa henti. Boleh maksud saya 5 jam live tanpa henti. Stream key ni valid untuk 5 jam. Okay, so copy. Okay, copy Nampak tak kat bahagian bawah ni ada kamera yang dikatakan connect streaming software to go live. So streaming software yang kita gunakan adalah OBS Studio. OBS Studio. Okay, bila kita dah copy, sekarang ni apa yang kita kena buat? Pergi balik kepada OBS. Pergi balik ke OBS. Pergi kepada file, pergi pada settings. Okay, bahagian streams. Okay, bahagian streams. This one, service ni tolong pilih Facebook Live. Facebook Live. Server ni biarkan saja default. Yang ni buang paste tadi. Paste tadi. Paste yang kita ambil daripada Facebook tadi. Ni yang kita ambil daripada Facebook ni. Okay, paste saja. Lepas tu bahagian bawah ni tolong tick ignore. Sebab kalau kita tak tick, dia akan run ikut ni suggestion untuk Facebook ni. Ni tolong tick. Tolong tick. Okey, lepas tu tekan OK. Lepas tu pergi kat control ni, tekan start streaming saja. Tekan start streaming. So bila tekan start streaming, nampak kat bahagian bawah ni dia kata live dan keluar warna hijau kat bawah ni. Pergi pada kita punya Facebook. Okey, nampak? Ni dia tengah buat connecting live video kat bawah ni. Okey. Kemudian kat bahagian tepi yang kita buat ni tekan go live. Dah, itu saja. So sekarang ni kita dah live pun dalam kita punya Facebook. Ni. Okey. Siapa yang dah boleh tekan nombor 1.
Okay, siapa yang dah boleh tekan nombor 1. Okay, Sanji dah boleh. Okay, belum dapat connect. Okay, tunggu sekejap. Okay, sebab it depends pada kita punya internet connections. Okay, Sanji dah boleh dah. Tapi Go punya muka tak nampak lah bro. I rasa mungkin yang Chrome lah, dia limit kat sana lah. Terpaksa pak. Okay, tak apa. Tapi dalam Facebook boleh tak? Sekejap saya buka dekat ni. Ah. Kalau dekat sini saya nampak lah. Jangan tengok Facebook ni. Create live video event, leave the discard and aduh. Sekarang tengah on dia. Okay. Yang lain. Saya tak nampak lagi feedback lain. Boleh buat tak Facebook live ni? Kalau boleh tekan 1 FB untuk orang tua je, saya muda lagi. Boleh. Tak apa. Kejap lagi kita buat untuk YouTube. Okay. So kalau dah kita end live, kalau dah buat live kat tu, kita tekan end live. Lepas tu kat bahagian streaming tu nanti kita stop je streaming. Okay, stop. Dah. Okay. Siapa yang boleh buat streaming kat Facebook? Ya, jadi kalau kita go live, kita tengok sendiri dalam OBS ataupun dalam Facebook. Tengok dalam OBS. Okay, Facebook tu buka kat device lain. Laptop ke, komputer ke apa. Jadi kalau kita go live, ya betul. Okay, kita control kat OBS je. Okay. Lydia boleh Boleh buat Okay, next. Boleh. Okay, cun. Okay, so jangan lupa tekan je. Dah habis streaming, tekan stop streaming. Okay, stop streaming. Saya risau juga ramai petang ni macam tak boleh connect dalam streaming ni. Saya kena tengok balik dalam OBS tu. Tengok kejap lagi saya tengok balik setting dia. Macam tak ada feedback ni berkaitan streaming ni. Okey, tak apa. Sebab fokusnya kita nak tahu tentang bahagian recording kan. Okey, kejap lagi Okey, next. Buka YouTube. Okey, buka YouTube. Okey, this one is YouTube. Okay, YouTube channels. Okay. Kat bahagian YouTube kita ada create Okay, create. Siapa yang ada I tak dapat private dalam Facebook boleh. Tadi masa ni boleh tutup dulu Tan, boleh tutup dulu nanti delete. Okay, kat bahagian YouTube ni siapa yang ada YouTube channel saya rasa macam Lainal ada YouTube channel Lainal lagi siapa yang saya perasan Kak Ira pun ada. Okay, tekan tambah ni, pergi go live. Pergi go live. Okay, pergi go live. Okay, jangan risau, saya ada buat video recording. So, nanti kita boleh review balik next nanti kita boleh review balik. Okay, siapa yang first time tak pernah buat live streaming kat YouTube, dia tak akan dapat features ni. Benda ni kena request dulu dengan Facebook. Kena request dulu kena request dulu dengan YouTube. Baru boleh dapat nampak ni. Sama juga function je, sama juga kita akan copy kita punya stream key ni. Ni. Stream key ni copy. Bila tekan copy, kena pergi balik pada settings ni. Okay, kemudian pergi balik kepada stream. Cuma ni tukar je. Tukar kepada YouTube. Tukar YouTube, masukkan key, lepas tu tekan OK. Lepas tu tekan start streaming. So nanti akan live kat dalam YouTube. Okay, itu saja. Okay, so setup dia sama je. Saya start streaming. Okay. Okay, so saya copy tadi kan. Saya copy ni. Copy yang ni, this one copy. Lepas tu pergi pada saya punya OBS setting.
Kemudian pergi pada stream, tukar YouTube. In this one is paste, saya paste. Lepas tu saya tekan OK. Saya start streaming. So bila tekan start streaming, buka balik dalam OBS saya, dalam YouTube. So dia akan live. Ni contoh lah, saya tak tukar title ni. Okay. Okay, so ni saya dah live. Okay, saya dah live dalam tu YouTube. Ya betul. Bila request kena tunggu 24 jam. Besok boleh buat kot. Okay, paling cepat 24 jam, paling cepat 24 jam. Paling lambat pun mungkin 48 jam, 2 hari. Okay. So itu berkaitan tentang streaming. Okay. So saya boleh end saya punya streaming. Hence saya boleh tutup saya punya streaming. Stop streaming. Okay. So itu saja berkaitan tentang streaming. Okay. So ada pertanyaan? Okay, saya open question kalau nak tanya tentang bahagian streaming ni nanti. Setting tadi. Kenapa Kak? Alamak, kenapa dah apa? Sorry. Dekat apa yang control setting, lepas kamera tu. Yang mana ni? OBS. Okay, kenapa? Okay, setting. Lepas tu dekat general ada ubah apa-apa. General tak payah tekan. Tak payah pilih apa. Okay, lepas tu. Kat bahagian output. Okay, output. Okay, Kak Aisyah saya nampak. Kenapa output saya hanya ada streaming dengan recording? Sebab tak buka output mode tu advance. Output, dekat sini dia tulis warning recording cannot be paused if the recording quality is set to same as stream. Sebab akak runkan akak punya video cam. So video cam tu kena tutup dulu. Kena stop dah kali tu kan. Ni kat dalam Google Meet ni masih buka lagi. Kalau ikut control ni semua dah tak ada button. Kat bahagian tool atas. Stop. Kat bahagian tool atas. Apa dia dekat tools? Okay. Alright. Okay. Patutlah. Okay. Sus. Okay. Nak buka setting pun lambat. Tak apa. Alright, advance. Okay. Alright, thank you. Okay. Boleh. Ada pertanyaan lain? Okay. Okay, this one is application. Okay, kalau kita tengok kat OBS kita kan. Kat OBS kita ada multi view, studio mode dengan hotkey. Okay. Kalau nak tengok multi view, okay, seolah-olah macam kamera macam TV kan, TV broadcast. Pergi kepada view, kat bahagian OBS tu, pergi pada view, tekan multi view window. Okay, multi view window. Okay, so bila tekan multi view video, dia nampak macam bentuk TV. Betul tak? Jadi tak? Yes bro, nampak macam TV. So dia dalam bentuk TV lah. Tadi tu kita nampak dalam bentuk grid. This one kita buat by TV. Okay, by TV. So ni Sanjay boleh guna lah ni. Kita boleh buat jadi macam deck. Okay, dah nampak dah bro. Okay, so okay, next. Satu lagi. Selain daripada view multi view Windows tu, kat bahagian scene tu, cuba right click, ada grid mode. Kat bahagian scene tu, right click je, ada list mode dengan grid mode. Kalau kita tekan grid mode, dia akan keluar bentuk petak. Betul tak? Betul bro. Okay, so depend lah. Ada orang suka list mode, ada orang suka grid mode. So depends. Okay, tu application settings lah yang ada. Okay, so yang lain-lain tu next. Sekejap Okay, next. Sekejap
Sekejap. Okay, sekejap Okay. Test. Okay. Okay, this one live streaming tips. Okay, step to level up your stream. Okay, ni checklist Okay, ni apa yang nak perlu dalam kita punya live streaming. Okay, yang pertama adalah super content. So content is the king. Kemudian high quality video and good sounds. So kena pastikan kita punya quality video dan kita punya alatan untuk kita nak buat streaming tu okay. Lepas tu kena buat checklist dengan follow the workflow. Okay, sebenarnya PowerPoint yang the rundown tu kalau tuan-tuan tengok tu adalah checklist kan. Contohlah nak kena buat event ke apa kan, webinar ke apa kan, tu checklist. Dia checklist sama macam tu cara takbir untuk kita buat event. Okay, so dalam streaming pun dia ada dia punya checklist juga. So checklist tu namanya the rundown. So the rundown tu kita akan tulis apa benda yang kita kena buat dalam kita punya streaming. So benda tu ada dalam PowerPoint yang the rundown tu lah. Okay, boleh tengok nanti. Okay, this one best practice. Okay, boleh kena plan dulu kita punya live streaming kan, who, what, where, platform kan, apa platform kita gunakan, apa equipment yang kita gunakan, okay, microphones, okay, webcam kita macam mana kan, setup kita macam mana. Lepas tu sebelum contohlah ada nak buat live semuanya, okay, kita kena promote dulu live kita kan, kena buat keluarkan poster, kena buatkan run test dulu, kemudian kena buat test audio dulu, internet kita okey tak okey kan. Kalau tak okey jangan buat live kan, sebab nanti lagi kena kutuk adalah kan. So next kena set up social monitoring kan. So kita kena set up kita punya social monitoring, maksudnya engagement kita dengan kita punya audience macam mana kan, kat chat macam mana kan. So tu benda yang kita kena buat dalam kita punya setup. Lepas tu last kali bila kita dah end live, kita kena follow up audience. So macam mana kan, apa benda yang tak kena dengan live kita kena bagi tahu lah. Okay, so saya rasa itu sahaja. Okay, saya rasa itu sahaja. Dan this one, okay, so this one tuan-tuan boleh scan. Scan dulu. Okay. Boleh scan. Okay, boleh scan tak? Boleh bro, boleh scan. Tapi dia suruh copy text Copy text? Yelah copy text Semula. Kenapa keluar yang Sanji pula ni? Okay. Semula. Okay, saya dah set upkan kejap soalan kuis tu. Kalau soalan kuis tu ada macam-macam soalan kuis, ada 5 soalan saya rasa. 5 soalan. Lepas tu yang terakhir tu dia ada kolom untuk kita record kita punya OBS dan kita screenshot ataupun screenshot. Tak kisahlah, dua benda tu. Nak record ke nak stream, nak screenshot pun boleh kan, layout. So kejap saya tengok kuis balik. Mana kuis so benda tu tak boleh jawab sebab kena setting dulu dia punya layout. Okay, ni okay. Okay. Ni kan. Okay, ni. Okay. So siapa yang nak hadiah kuis boleh jawab terus lah. Tulis nama,
Lepas tu Ada upload video Azhar. upload video ni, screenshot ni siapa yang nak Tak boleh dapat jawablah soalan 16 ni. siapa yang nak dapatkan hadiah istimewa daripada team e-learning, so kena upload video 30 saat ataupun screenshot je. OBS tu scene je, nak starting scene ke ataupun top scene. Okey. Boleh. Nanti kita bagi link. Nanti kita bagi link. So boleh dapat antara kalau nak dapat dua-dua, so jawab dua-dua lah. Quiz dengan kita punya upload your video atau screenshot. So saya akan tengok dengan tim e-learning the best overlay yang tuan-tuan set up dalam ni kita akan pilih lah melalui screenshot yang ada dalam file tu. Okey, tu je lah. So saya nampak ada orang dah hantar tu. Ada 2 orang. Mungkin dia berminat nak masuk quiz saja. Kan? So kalau siapa yang nak masuk dalam overlay tu sila set up overlay masing-masing. Okey, tadi kali ni kata nak scan. Okey, Kak Azhar tu tu ambil nak link quiz. Okey, saya rasa itu saja kot daripada saya. So saya serahkan Azhar. Macam mana nak buat ada 2 scene dekat OBS tadi Azhar? Boleh kejap Azhar. Halang-halang. Okey, jap. Sekejap saya buka saya punya ni jap, Canva. 2 scene nampak serentak ni. Ada tadi apa Azhar cakap? Studio mode. Kat mana ni? Kat bahagian control tepi bawah tu. Studio mode. Kat mana kita nak setting studio mode ni? Kat bahagian control. Oh, okey, studio mode. Sekejap sekejap. Saya tengah cari. Ni lah. Lepas tu saya serahkan pada Cik Aziz lah. Studio mode. So kalau ada pertanyaan boleh tanya tak masalah. Siap. Kita ada masa lagi 10 minit. Siap. Okey. Tak boleh scan. Tak apa. Nanti kejap lagi saya bagi. Saya bagi link nanti. Okey. Link tu tak apa, yang risau. Besok kena set upkan juga ni tu. Okey. Dalam template ni, saya ada sediakan template lah kalau nak buat rujukan this one boleh ambil ni contoh. Ni siapa yang nak buat setup untuk overlay masing-masing. Ni dalam Canva. So dalam Canva ni kita boleh buat overlay kita. Ni contoh contoh. So ni contoh-contoh yang saya dah sediakan. So kalau siapa nak explore boleh explore sendirilah overlay ni. So siapa yang nak dapat hadiah istimewa daripada team e-learning boleh ambil ni. Lepas tu ubah sesuai lah. Boleh letak nama jawatan. Lepas tu boleh letak starting soon, tak timer sini. Ni tukar
Ni buang. Ni saya bagi rujukan je buang. Okey, ni buat horizontal text. Ni timer dengan horizontal text ni buat dalam OBS. Yang kita ni pun kita buang. Yang kita ambil ni lah layout je. Yang kita ambil layout saja. Okey, ni saya bagi rujukan je. Apa yang nak kena buat. Bahagian ni apa yang kena buat. Okey, this one ni apa yang kena buat. Ni apa yang kena buat. Ni apa buat. Contoh. Ni contoh. Ni tak cam. Lepas tu kita boleh letak kita punya full screen punya application. Okey, contoh. Okey, this one. Kita boleh buat vertical scroll text. Okay, this one kita ada be right back. So, this one saya bagi pada tuan-tuan dan puan, okay, template yang kita boleh gunakan untuk kita punya setup. Dan boleh pilih mana-mana template yang ada dalam OBS tu. Yang penting kena pilih this one Okay, sebab kita punya file tu 1920 darab 1 okay, ni. Kena pilih bahagian presentation. Sebab presentation ni file dia resolution dia 1920 darab 1080. Okey, pilih presentation ni ada macam-macam jenis ada. So pilih lah. Benda ni dah ada je kan. Pilih je nak template macam mana kan. Lepas tu sesuaikan dengan kita punya OBS. Okey, so boleh faham okey. Nanti link quiz ni saya bagi nanti jadi saya bagi. Okey, so saya rasa okey, dapat live. Okey, tahniah. Okey. So, saya rasa itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Saya minta maaf kalau ada kesulitan pada waktu petang ni. Okey, bila kita buat live streaming tu mungkin keadaan setup masing-masing lah sebab saya tak boleh nak tengok setup masing-masing. Tapi kalau ada masalah, kalau tim besok tim A boleh rujuk pada saya lah, saya boleh tunjuk lah kaedah dia. Okey. Kalau pelan tim B, insyaAllah lah video nanti saya upload, so boleh rujuk lah kat mana kita nak buat. Okay, so saya harap tuan-tuan puan boleh gunakan dia sebagai tujuan untuk kita mulakan dulu dengan recording. Kita mulakan dulu dengan recording. So recording ni senang, je, tekan start recording je. Cuma yang payahnya kat bahagian live streaming ataupun nak connect kepada kita punya online meeting. Okay, itu saja dari saya serahkan kepada Encik Aziz ataupun Kak Leni ke. Okay, nak buat pengumuman ke apa ke, nak buat perbincangan ke, silakan. Okay, terima kasih. Kak Leni ada nak beritahu apa-apa ke? Nak buat Sila. ucapan? Tak ada. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Azhar atas training pada hari ini. Di kuis latihan amali yang diberikan tadi adalah untuk pastikan learning outcome bagi bengkel ni tercapai lah. So semoga semua menjawab kuis dan juga latihan amali tadi. Ya, ada banyak yang kita belajar tadi, tinggal lagi nak implement untuk penghasilan video secara asinkronus dan juga secara online streaming. Dulu sekali daripada Jawatankuasa e-learning. Ya. So daripada Jawatankuasa e-learning kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua atas komitmen yang luar biasa pada hari ini. So kita tutup majlis ilmu pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.